Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya She Kin and Crochet. So hari ni Ikin akan ajar korang satu tutorial yang sangat comel, iaitu cara untuk mengait kasut baby yang sangat comel ini. Okey, ini adalah contoh yang Ikin buat. Memang sangat comel, sangat cantik. Dan ada beberapa lagi contoh yang Ikin buat. Okey, seperti ini dan juga ini. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ikin dan jangan lupa untuk sharekan video Ikin ni kalau korang suka dengan tutorial-tutorial yang Ikin buat. Okey? So kita tak nak buang masa lagi. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara untuk mengait kasut baby yang sangat comel ni. Jom. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kasut baby yang berusia 0 hingga 5 bulan seperti ini ialah kita memerlukan lebih dari 2 tona warna. Okey, untuk yang ni Ikin ada 4 warna sebab Ikin akan buat contoh yang ini. 4 warna, Ikin menggunakan benang milk cotton. Kemudian kita akan memerlukan jarum mengait. Okey, Ikin akan menggunakan macam biasa saiz 4. Kemudian kita akan memerlukan gunting. Kita juga akan memerlukan penanda, 2 penanda. Okey. Kita juga akan memerlukan jarum menjahit. So jom kita tengok tutorial untuk menghasilkan kasut baby. Baiklah, untuk kait kasut, bentuk kasut yang comel ni, okey. Pertama sekali kita kena ada tapak kasut baby. Okey, korang kena kait siap-siap. Korang boleh tengok kat channel Kin. Korang kena tiru exactly macam mana channel Kin, macam mana Kin kait tapak kasut yang ni supaya korang akan dapat ukuran yang samalah. So tak akan ada masalah bila korang nak kait ikut Kin punya version kasut baby. Okey. So yang ni, kasut ni Kin akan buat untuk saiz newborn hingga ke 5 bulan. Okey, depends juga pada kaki baby tersebut. Okey. Okay, pertama sekali kita ambil dulu kasut yang ni. Okey, tapak kasut yang pertama korang tiru exactly asas mengait tapak kasut ni. Okey, kemudian korang boleh ambil saja apa-apa warna benang. So untuk yang ni kita akan tukar warna, 3 warna. Andai kata korang tak nak tukar warna, tak apa, korang tak perlu tukar warna. Korang boleh terus je mengait menggunakan benang yang sama. Okey, macam Kin suka dia berwarna-warni. Okey, contoh ni lah kan. Langkah pertama yang kita perlu buat, okey, pertama kita tengok ada 2 side kan, 2 bahagian. Satu bahagian yang nampak kemas dan satu bahagian yang agak serabut. Biasanya yang bahagian agak serabut kita akan buat bahagian dalam kasut, dan yang cantik kemas ni kita akan buat bahagian luar kasut. So yang kita ada potongan benang ni, okey, kalau korang perasan ada benang, bekas benang yang kita kait tu, yang ni, ini dikira bahagian atas kasut, bahagian kita letak jari, dan ini bahagian kaki kita lah untuk kita punya tumit. Okey, so untuk permulaan kita ambil bahagian yang cantik ni menghadap kita. Okey, so bahagian yang agak serabut ni kita letak kat luar, dekat bawah lah. So bila kita dah ambil menghadap kita, kita pusingkan seperti ini. Okey, kita ambil bahagian tumit yang kita nak kait. Okey, yang ini bahagian atas ni dia menghadap ke sini lah, menghadap ke kita. Okey, so yang ini kita akan mulakan kait. Okey, kalau kita nampak ada 2 double crochet dan 1 stitch, kemudian ada 1 double crochet dalam 1 stitch, kemudian ada 2 kan. Yang atas ni kalau korang ingat lagi, kita ada kait selang-selang yang last tu 2 1 2. So untuk yang ni kita akan mulakan kait di stitch 1 double crochet di sini. Okey, 2 1 2 kita akan mula kait di sini. Okey, tapi sebelum tu kita kena buat slip knot dan Kin akan tukar benang. Okey, terpulang pada korang nak tukar benang ke tak. Tapi advisable untuk katakan kita nak guna warna yang sama, tak ada masalah. Tapi bila korang nak potong benang tu, korang potong juga dekat mana, kawasan mana yang Kin potong benang. Okey, supaya korang sedang dan mudah nak dapat bentuk kasut yang sama. Okey, pertama sekali kita buat slip knot.
Okey, macam yang Kin mention tadi. So, kita akan mulakan di double crochet di sini, okey. Di tengah kan kita ada 2 double crochet, kemudian kita kait 1 double crochet, kemudian ada 2 double crochet. So, kita akan kait 1 double crochet di tengah-tengah ni lah. Kita akan mula kait di stitch yang ini, kita masukkan jarum. So, ini cara Kin tukar benang, okey. Kita masukkan jarum. Kemudian kita tarik benang masuk ke dalam tapak kasut kita, lubang stitch kita dengan benang merah. So, tara, dah siap. Okey, kita dah tukar pun benang. Okey, dia dah jadi macam ni lah. Nampak? Okey. Kemudian, kita akan change satu. Kemudian, kita akan kait 1 single crochet di setiap stitch yang ada di sini sehingga ke hujung sini. Okey? So, macam mana kita nak kait single crochet, kita masukkan jarum kita di stitch yang di sebelah dia. Kemudian kita tarik benang masuk ke dalam tapak kasut, lubang tapak kasut, stitch tapak kasut dan okey. So, kemudian kita akan dapat 2 gelung di sini. Pada jarum kita, kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam 2 gelung yang ada. So, ini adalah single crochet. Kita akan kait single crochet, bukan double crochet, single crochet. Setiap ni satu stitch kita akan kait 1 single crochet sampai hujung. So, kita akan masukkan satu lagi single crochet. Masuk jarum, tarik masuk benang ke dalam lubang yang sama. Lilit jarum dengan benang, tarik masuk ke dalam 2 gelung yang ada. Okey. Kita akan kait di setiap stitch yang ada. Okey. Okay, bagi dekat sikit. Harap korang nampak. Okay. Okay, bila kita dah siap, kait 1 single crochet sampai ke hujung ni, kita akan kembali semula. Kita nak tunjuk korang cara Kin sorok benang lah. Kita ada benang lebih-lebih sini, kita akan sorok macam ni lah. Kita tak boleh gunting kalau kita gunting boleh terbuka kita punya ni lah. So, kita buat macam ni je. Nampak? Okey. Nampak dia dah sorok benang kita kan? Baiklah, sekarang kita dah siap sampai ke hujung single crochet dan kita akan slip stitch. Okey, kita akan slip stitch. Kita nampak ada satu lubang dekat sini. Nampak kat sini Yang ni kita nampak macam dia ada bonggol kat bawah ni, benang tu. Tapi kita naik ke atas. Stitch di sini. Masukkan jarum dan kita slip stitch. Jadi kita dah siap untuk bahagian ataupun row yang pertama, bahagian badan kasut baby lah. Okey, kemudian kita akan change 2, 1, 2. Tapi sebelum tu okey, kita nak korang tanda. Okey, korang tanda. Okey, kalau korang perasan yang mula-mula kita change tadi. Okey, yang pertama adalah di sini Kita nak tahu dekat mana mula-mula kita kait tengah-tengah tu tadi. Okey, di sini kita buat tanda dekat sini. Okey, sebab kita change 2 tadi, so kita boleh nampak kesan change 2 berbanding kita kait. Okey, so nampak dekat tengah-tengah ni macam dia lain sikit kan. So, kita nampak dekat tengah-tengah ni yang permulaan depan atas yang ada benang tadi tu. So, kita akan tanda kat sini. 1. Kita akan tanda. Okey, bila kita dah siap ni, kita akan tanda yang depan ni. Sebab kita nak kira bahagian macam mana kita nak buat bahagian atas ni lah. So, bila kita dah tanda daripada sini, okey, kita akan kira 10 stitch daripada yang kita tanda tadi. Okey, ni nampak ni tengah-tengah. Kalau korang perasan ni tengah-tengah dia tadi. So, kita kira daripada sini, stitch ni
10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dekat 10 sini, kita ambil satu lagi penanda. Dan kita tanda. Okey. Lepas tu kita buka balik yang tengah-tengah ni. Kita kira daripada yang kita tanda ni, kita nak kira sebanyak 20 stitch. Dan kita akan tanda dekat 20 stitch. So, kita akan kira lah. Okey, daripada sini, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, kita akan tanda dekat sini lah 20. Kita ambil penanda kita. Okey, kita tanda. Penting untuk kita tanda, senang untuk kita kait. Okey, yang tengah-tengah ni. Okey. Selepas kita change dua yang ni, okey, kita akan kait satu double crochet. Okey, sehingga di hujung ni lah. Sebelum sampai ke tempat penanda, kita akan berhenti. Kita akan kait satu double crochet. Okey, di setiap stitch yang ada. So, satu double crochet, 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 satu double crochet. Okay, kita kait satu double crochet. Dan satu double crochet di sini. Okey. Untuk yang ada penanda ni kita buka. Okey, sampai sini saja. Yang ada penanda ni kita buka. Okey, bermula dari penanda ni sampai ke sini kita akan kait dua double crochet together. Maksudnya double crochet yang dikait bersama-sama. Macam mana? Okey, korang tengok betul-betul Okey, firstly korang lilit jarum korang dengan benang. Kemudian tarik masuk ke dalam lubang stitch yang di sebelah dia sini. Kemudian lilit balik jarum korang dengan benang, tarik masuk jarum dengan benang sekali di dalam lubang stitch yang sama. Kemudian korang lilit lagi jarum korang, tarik masuk ke dalam. Okey, make sure korang dapat 3 gelung Ada 3 gelung. Okey, korang lilit jarum korang masuk ke dalam 2 lubang yang pertama. So, korang akan tinggalkan 2 gelung lagi di dalam jarum kita. So, korang lilit lagi jarum korang masuk di stitch yang di sebelah yang kosong dia ni. Tengok stitch yang di sebelah ni. Masuk jarum, tarik lagi. Okey, kali ni okey, kemudian korang tarik masuk ke dalam lubang yang sama. So, kali ni korang tengok ada berapa gelung. Ada 4 gelung 1, 2, 3, 4 gelung. Kemudian korang tarik 2 gelung pertama. Okey. Tarik masuk ke dalam 2 gelung pertama, korang akan dapat 3 gelung dan tarik 3 terus. Okey. Korang tarik jarum ke dalam 3-3. So, korang dah dapat 2 double crochet together. Okey. Untuk set yang pertama lah. So, maksudnya kita dah buat 20 stitch ni. Kita perlu dapatkan 10 set. 10 set untuk double crochet together. Okey. Okey, baru satu set. Kemudian kita akan tunjuk lagi pelan-pelan. Kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke stitch yang di sebelah dia. Kemudian tarik masuk. Okey, kemudian kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam lubang stitch yang sama.
So kita akan dapat 3 gelung di sini. Kita lilit lagi jarum kita, tarik masuk ke dalam 2 gelung yang pertama. Okey, kita tinggalkan 2 gelung di sini. Kita lilit lagi jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam stitch yang di sebelah dia di sini. Tarik masuk lagi ke dalam lubang yang sama. So kita dah ada 4 gelung benang di sini. Kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam 2 gelung yang pertama. So kita dapat 3 gelung, kita lilit, tarik masuk ke dalam 3 gelung. So kita dah dapat 2 set untuk double crochet together. So kita akan teruskan sampai kita dapat 10 set. So kita akan buat perlahan-lahan, korang tengok Okey, kita akan buat perlahan-lahan. Nanti korang tengok untuk step seterusnya lah. Kita akan dapatkan 2 double crochet together sampai ke hujung sini. Okey, kita buat 2 set dan kita akan buat set yang ketiga. Okay, set yang ketiga set yang keempat. Set yang kelima. Set yang keenam. Set yang ketujuh. Sekarang set yang ke-8 Dan ni set yang terakhir, set yang ke-10. Kita boleh buka ni penanda kita tadi ni. Baiklah, sekarang kita dah siap set yang ke-10. So kita kira betul tak kita dapat 2 double crochet together ni 10 set. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah dapat 10 set, so bermakna betul. Dan seterusnya kita akan sambung kait 1 double crochet sampai di sini dan kita akan slip stitch. Okey, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Dan seterusnya bila dah siap sampai hujung, kita dah slip stitch, kita akan kembali semula. Okey, baiklah, kita dah siap sampai ke hujung sini dan kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atas ini. Okey, di slip stitch. Okey, kemudian kita akan buat baris yang ketiga untuk bahagian badan. Okey, sepatutnya dia jadi macam ni sebelum kita uruskan, korang kena tengok jadi tak macam ni bentuk kasut dia. Okey, depan tu dia dah macam lipat ke depan macam ni. Okey, kemudian kita akan ajar korang barisan yang ketiga untuk bahagian badan. Okey, kita change 2, 1, 2 dan kita akan kait 1 double crochet sepanjang sini dan kita akan stop di sinilah. Okey,
Kalau korang pasang kita punya first lubang untuk 2 double crochet together tadi. So kita tandalah untuk senang supaya kita tak terlajak. So dah kita tengok betul-betul. Okey, sini lubang untuk 2 double crochet. Kita masukkan jarum di sini. Okey. Sorry, bukan jarum, kita masukkan penanda di sini. Okey, untuk tandalah. Biasanya untuk baru try nak belajar, korang kena tanda. Kalau korang dah biasa kait, tak tanda pun tak apa. Untuk permulaan, make sure korang tanda supaya korang tak keliru. Okay? So, kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada. Okay? 1 double crochet. 1 double crochet. 1 double crochet. 1 double crochet. Okay, kita teruskan kait 1 double crochet. Okey, kita dah sampai dekat sini. Yang ada penanda ni kita buka. So, sekarang untuk yang ada penanda ni kita akan kait setiap lubang yang ada, stitch yang ada ni kita akan kait 2 double crochet together. Maksud dia macam yang sama yang bawah ni juga kita akan kait double crochet together. Kalau tak silap kita akan dapat dalam 5 set. Okey. 5 set 2 double crochet together. Okey, kita lilit jarum kita. Kiki akan tunjuk. Kita lilit jarum kita dengan benang, masukkan ke dalam stitch lubang yang pertama. Kemudian kita lilit lagi jarum kita, tarik masuk ke dalam lubang yang sama. So kita akan dapat 3 gelung di dalam jarum kita, 1 2 3. Kemudian kita lilit, masukkan jarum kita dengan benang ke dalam 2 gelung yang pertama. So kita tinggalkan 2 gelung di dalam jarum. Kita lilit lagi sekali jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam lubang stitch yang di sebelah dia lah. Kemudian kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke lubang stitch yang sama. Okey, dan kita akan dapat 1 2 3 4 gelung, dan kita lilit jarum kita, tarik masuk ke 2 gelung yang pertama, dan kita dapat 3 gelung, dan kita lilit jarum kita masuk ke dalam 3 gelung tadi. So kita dah dapat 1 set half double crochet, dan kita akan teruskan sampai ke 5. Kita kena dapatkan 5 set. Okey, ni set yang pertama. So kita akan buat perlahan-lahan dan korang akan tengok. Okey. Kita kira dah berapa dah set. Kita nak 5 je. Okey. 1 2 3 4. So kita ada satu lagi set 2 double crochet together. So kita dah cukup 5. Kita kira balik dapat 5 tak? Okey. Kita mula dari sini tadi. 1 2 3 4 5. So kita dah dapat 5 set. Dan seterusnya, langkah yang seterusnya kita akan kait 1 double crochet sampai ke hujung sini, dan kita akan slip stitch di stitch yang kedua. Okey.
kait satu double crochet di stitch yang di sebelah dia di sinilah. Okey, setiap stitch yang ada kita akan kait satu double crochet. Bila dah siap, kita akan kembali semula untuk barisan seterusnya. Okey, baiklah, sekarang dah siap untuk baris ketiga lah. 1, 2, 3 kasut. Nampak dia dah start membentuk jadi kasut kan. Okey, cantik kan. Okey, kemudian kita dah stitch. Okey, ni kita dah stitch tau. Untuk setiap kali kita start stitch, nampak kita stitch di sini. Kita tunjuk lagi sekali lah, stitch. Okey, kemudian kita akan, kalau korang sebab Ikin akan tukar benang sekejap lagi, tapi kalau korang tak nak tukar benang pun tak apa. So Ikin akan tukar benang. So Ikin akan ambil warna lain lah. Kalau korang nak teruskan, tak payah potong benang, just terus kait ikut step yang seterusnya. Tapi sebab Ikin nak tukar benang, so Ikin akan gunting jarum. Okey. Okey, ni kita dah siap tadi untuk 3 baris. So, seterusnya kita tukar benang. Kita tukar benang warna kuning. Korang tak nak tukar pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian kita ambil jarum benang kita buat slip knot. Dan kita masukkan jarum kita di sini, di tempat yang kita matikan benang tadi. Kemudian kita masukkan, okay, kita tarik benang kita yang kuning ni dengan jarum, tarik masuk ke dalam lubang, kedua-dua lubang ni. Okay, ni cara kita tukar benang lah. Okay, simple. Kita dah siap. Okay, ni dah tukar benang. Kemudian kita change 2. 1, 2. Step yang seterusnya, kita, okay, sorry, bukan change 2 kita nak buat half double crochet je. So kita change 1. Okay, kita chain 1, kita tunjuk lagi sekali, kita chain 1. Okay, kita buat half double crochet je. Bila half double crochet, kita guna chain 1. Kemudian kita akan kait 1 half double crochet di setiap stitch yang ada. Okay, tapi sebelum tu kita akan tanda dulu. Okay, okay, kita akan tanda lubang pertama yang kita stitch yang pertama lah, yang kita buat 2 double crochet together tu. Yang ni nampak tak, yang ni ada 2 kan, nampak 2 yang ni. Yang pertama ni kita tanda di sini. Okey, supaya kita tak keliru. Okey, seterusnya kita akan kait 1 half double crochet di setiap stitch yang ada. 1 half double crochet, masukkan jarum. Okey, Kiki akan tunjuk macam mana kait 1 half double crochet. Okay, kita lilit benang kita dengan jarum, tarik masuk ke lubang stitch yang seterusnya. Okay, kemudian kita tarik masuk jarum dan benang ke dalam lubang yang sama. So kita akan dapat 3 gelung di sini. Tarik masuk ke dalam 3 gelung. Okay, dia akan jadi macam ni. So kita akan teruskan step sama, lilit jarum kita dengan benang, masukkan ke dalam stitch yang di sebelah dia, tarik masuk ke dalam stitch yang sama. Kita akan dapat 3 gelung, tarik masuk. Okey, kita lilit jarum kita, tarik masuk ke 3 gelung. Lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam stitch yang di sebelah dia, tarik jarum kita dengan benang masuk ke dalam stitch yang sama. Kita dapat 3 gelung di sini. Lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam 3 gelung. So ini adalah half double crochet. Okay, so kita akan kait sampai ke tempat penanda ini.
So kita dah sampai dekat tempat penanda ni, kita buka penanda kita, okey. Okey, yang ni korang kena tengok. Yang ni kita akan kait 5 HDC, okey, 5 half double crochet together. Macam mana kita nak buat 5 half double crochet together? Okey, pertama kita lilit jarum kita dengan benang ni, macam ni. Kita lilit jarum kita dengan benang. Okey, kita masukkan jarum kita ke dalam, okey, lubang stitch yang pertama di sini, di atas ni. Masukkan di sini. Kemudian kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam lubang yang sama. So kita ada 3 stitch di sini. Kemudian kita lilit lagi jarum kita. Kita ada 3 gelung 3 gelung pada jarum. Kemudian kita akan lilit lagi jarum kita dengan benang. Masukkan ke dalam stitch yang kedua. Tarik masuk. Okey. Ke dalam lubang yang kedua. Okey. So kita akan tarik masuk yang seterusnya di sini. Lubang seterusnya tarik masuk. Okey. So kita akan dapat banyak gelung 1 2 3 4 5 6 7. Kita dah sampai stitch yang ketiga, 7 gelung. Lilit lagi, tarik masuk di lubang yang seterusnya. Okey. Lubang yang keempat, lilit jarum masuk di sini. So kita ada berapa lilit dah? Berapa gelung? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gelung. So ni baru ada 4. Okey, 4 lubang. 1 2 3 4. Berapa lubang kita kira? 1 2 3 4 lubang. So yang lubang yang terakhir kita lilit lagi. Masukkan ke dalam stitch yang terakhir. Lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk lubang yang sama. So make sure pasal korang tarik macam ni yang ni dia agak susah. So korang tak apa, practice make perfect. Korang usahakan. Okey. Seterusnya korang akan lilit jarum korang dengan benang. So korang kena buat perlahan-lahan slowly. Okey. Korang akan masuk, tarik masuk ke berapa gelung ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 gelung. Kita akan tarik masuk ke dalam 11 gelung. Tarik perlahan-lahan. Okey. Jangan sampai terlepas. Okey. Tara. So dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian korang change satu. Okey. Hopefully korang boleh ikut. Tak boleh ikut, korang ulang balik. Okey. Yang terakhir bila dah sampai 5, dia ada 11 gelung. So korang kena masukkan jarum ke dalam 11 gelung. So dah siap ni. Kita akan kait satu half double crochet di sebelah dia. Untuk stitch yang sebelah dia, kita kait satu half double crochet. Okey. So nanti dia akan jadi macam ni, okey. Dan kita akan terus kait satu half double crochet. Seterusnya sampai di penghujung sini dan kita akan slip stitch, okey. Satu half double crochet setiap stitch. Satu half double crochet. Kenakan kembali semula bila dah siap. Okey, sekarang kita dah siap barisan yang keempat. Okey, 1 2 3 4. Row yang keempat untuk kasut. Kita dah siap slip stitch dan kita rasa kita nak tukar lagi benang untuk yang bahagian atas ni lah. Okey. Sebab dia ada kiri dan kanan. So kita akan ajar korang yang belah kanan dulu. Okey, macam mana kita nak kait dia punya tali ni, okey. So kita akan tukar benang. So kita akan change satu di sini dan kita akan potong benang di sini. Okay, pastikan korang dapat dah bentuk yang sebegini. Mula-mula tu mungkin susah, tapi lama-lama dah biasa buat, korang akan rasa seronok. Sekejap je nak buat. Dalam masa 5-10 minit pun boleh siap.
Okey, seterusnya untuk barisan yang terakhir yang ini kita tukar benang. So kita ambil benang yang kita nak tukar tu, so kita buat slip knot seperti ini. Okey, untuk barisan yang keempat, 1, 2, 3, 4. Sorry, barisan yang kelima ni, so Iki akan kira daripada hujung sini. Okey, daripada sini first half double crochet ni kita akan kira 7. 1, 2, 3. Okey, 3. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ke-8 ni kita akan tandalah yang ke-8 di sini. Okey, tanda macam ni je. So kita akan masukkan jarum mungkin di sini. Okey, kita masukkan jarum di sini bersama dengan benang yang kita dah buat slip knot tadi. So kita keluarkan balik jarum. So kita akan kira 17. Okey, kita akan kira daripada sini yang kita masukkan jarum ni 17 stitch semuanya untuk kita tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So kita akan tandalah 17 di sini. Di sini 17 tadi kita kira, kita masukkan di sini. So kita akan kait. Okey, daripada sini ke sini 1 double crochet, sini ke sini. Okey, so yang ni, untuk yang ini kena ajar korang cara buat kasut belah kanan dulu. Okey, kasut belah kanan. Okey, kita masukkan jarum dengan benang yang ni. So kita tukar benang lah macam biasa cara kita tukar benang. Masukkan jarum. Okey, kita tarik benang kita dengan jarum masuk ke dalam lubang yang sama di sini. Okey, kita ada 2. So kita dah okey, masukkan di sini. So kita akan change 2, 1, 2. Kemudian kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada sehingga ke penanda ini. Okey, 1 double crochet di stitch yang di sebelah ni. Okay, kalau korang perasan kita selalu sorok benang. Kita memang akan sorok benang macam ni lah. Okay, 1 double crochet, 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 2 double crochet. Double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. So kita dah dapat kat sini 1 double crochet. Okey, so kita dah kait sampai yang penanda ni, kita buka penanda. Okey, so kita tengok balik, bahagikan. Okey, sama rata. Okey, kemudian yang ni korang kena tengok betul-betul. Okey, kita akan change sebanyak 17 change. Okey,
17 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian kita akan skip 2 change di sini, 1 2 2 stitch di sini, 1 2, dan kita akan kait 1 double crochet di stitch yang ketiga di sini. Okey. So menandakan kita dapat 2 double crochet di dalam stitch yang sama, termasuk 2 change yang kita skip tadi. Okey, 1 2. So kita ada 2 double crochet untuk satu stitch yang sama. Dan seterusnya kita akan kait 1 double crochet. Okey, sepanjang stitch yang ada. So kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada sampai hujung Ni kita buat, jangan tarik kuat-kuat sangat, jangan ketat-ketat sangat, sebab nanti kita nak masukkan, kita akan jahit butang dan kita nak masukkan butang di sini. Okey, stitch yang terakhir, 1 double crochet. Okey, untuk yang ni, lepas kita kait, dia akan jadi macam ni Okey, bila dah jadi macam ni, apa yang perlu kita buat adalah kita akan tarik jarum kita masuk ke dalam lubang sini. Okey, yang terakhir tadi kita ada kait kan? Kita ada kait double crochet di yang terakhir, kita akan masukkan di dalam lubang yang sama. Okey, di sini. Okey. Masukkan jarum ke dalam lubang yang sama di sini. Kemudian kita akan slip stitch. Okey. Selepas slip stitch, kita akan change 1 dan kita akan gunting benang kita agak panjang. Sebab nanti kita nak jahit yang terakhir untuk kemasan. Okey. Kemudian kita tariklah. Okey. Dan kita masukkan jarum di sini. Dan kita akan jahit. Okey, jangan jahit dekat luar, kita akan jahit bahagian dalam So kita akan jahit kemasan terakhir. Okey. Okay, kita matikan terus. Sebab apa kita kena jahit? Supaya benang kita ni, kita punya kasut ni tak mudah terbuka. Okay. So benang jarum ni wajib ada bagi setiap pengait lah. Dan kita akan gunting benang. So kita dah siap untuk yang pertama, untuk kait saja.
Dan kemudian kita boleh pasang dah jarum kita. Okey. Sorry, bukan pasang jarum, pasang benang kita. Butang kita. Sesasyul. Okey. Okey, ni kita punya butang. So kita pun ada tinggal butang-butang ni, yang lain-lain dah habis, yang kecil-kecil. So ni je yang ada. So kita akan tampal dekat sini lah. Okey. Dekat sini, so kita akan mula jahit di barisan yang kedua ni. Okey, masukkan jarum. Make sure korang dah matikan dulu benang korang lah. Okey, kita masukkan jarum dekat sini. Okey, bismillah. Kita akan jahit. Okey. Jahitlah butang kita. So terpulanglah korang nak guna butang apa, asalkan korang ada butang. Okey. Kita ketatkan kait 2 kali lah. Okey. Dan dah siap untuk kasut belah kanan. Okay. So, kita boleh masukkan lah. Ikin suka buat pattern ni sebab kita tak boleh agakkan besar kaki baby macam mana. So kita boleh adjust lah dia punya besar kaki baby tu lah. Okay. Okay, ini dia kasut baby. Kita dah siap untuk belah kanan. Untuk belah kiri, korang akan buat, Untuk belah kiri, korang kena buat step yang sama sampai barisan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Sampai barisan keempat, step dia sama. Daripada tapak kasut sampai barisan keempat, step yang sama. Cuma barisan atas ni nanti Ikin akan ajar korang macam mana nak kait tali belah kiri pula. Okay, supaya korang tak confuse. Buat lagi satu exactly the same tutorial, kiraan yang sama untuk sebelah kiri. Yang atas ni nanti korang jangan buat lagi. Ikin akan ajar untuk kasut belah kiri pula. Okay, stay tune. Okay, yang ni Ikin dah siap yang barisan, untuk kasut belah kanan yang ni. So yang ni untuk kasut belah kiri pula. Kita akan buat untuk yang atas. Okay, step yang macam biasa, yang bawah dia sama je. Okay, yang atas je. Yang atas ni je yang akan sedikit berbeza. Okay, so untuk yang atas ni, first sekali kita akan buat slip knot dulu. Okay, macam tadi kita kira daripada sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. So yang ni pun sama. Kita akan mula daripada belah kanan juga. Okay, kita kira 7 daripada yang ni, daripada first half double crochet yang ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita dah dapat 7 dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So di stitch yang ke-8 ni kita akan masukkan jarum di sini. Okay, macam biasa kita akan tukar benang. Kita tarik benang masuk ke dalam lubang yang sama. Tarik sekali masuk ke dalam benang hijau ni. So kita dah siap yang ni. Dan kita akan change sebanyak 19. Kalau tadi yang ni kita kait, terus kita kait double crochet. Tapi untuk belah kiri, kita akan mulakan dengan change 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. So, dah siap 19. Step yang seterusnya, kita akan skip 2 change. Kita akan skip 2 change, 1, 2 di sini kita skip. Dan kita akan masukkan 1 double crochet. Okay, kita akan kait 1 double crochet di stitch yang ketiga. Okay, skip 2 stitch, 1, 2. Dan kita masukkan yang stitch yang ketiga, 1 double crochet. So, kita dapat 2 double crochet di dalam satu stitch yang sama. So, seterusnya kita akan kait, okay, 1 double crochet di setiap stitch yang ada sampai yang bawahnya. Okay, kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch. 1 double crochet. Dan stitch yang sebelah dia 1 double crochet. 1 double crochet. Okay. Korang tengok betul-betul lah lubang kat mana. 1 double crochet. Korang jangan kait kuat-kuat sangat. Biasa sedang-sedang sebab nanti kita nak masukkan butang kita dalam lubang-lubang ni. Okay. Dan stitch yang terakhir kita kait 1 double crochet. Okay. So, kita dah siap 1 double crochet. Dan yang ini, okay, kita dah siap kita dah kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada. Dan kita akan kait 1 lagi double crochet. Okey, kita akan kait 1 double crochet di dalam stitch yang ini. Okey, yang sama yang ni kita akan kait 1 double crochet. So, dia akan jadi macam ni. Okey, dia lebih stable. Kemudian seterusnya kita akan kira okey 17 Daripada sini ke sini kita kena kira 17 stitch. So, kita akan standbykan penanda 17 stitch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, bermakna di sini. So, kita akan bubuh penanda di sini. Kita akan kait 1 double crochet. Okay. Okay, di sini.
Okey. Sekejap. Dan yang terakhir kita buka. Kita kait satu double crochet di stitch yang terakhir. Okey. Kemudian kita change satu. Kita gunting benang kita panjang sikit. Dan kita tarik. Okey, kita dah siap. Okey, so nampak tak? Okey, kiri. Ini kasut belah kiri dan ini kasut belah kanan. Okey. So, kita akan jahit macam biasa. Dan kita akan jahit butang di sini. Alhamdulillah, okey dah siap dah kasut baby kita yang ini. Okey, yang Kim buat dia punya tali ni di sini, okey. Nampak? Okey, yang ni yang Kim buat contoh tadi dah siap. So, lepas dah siap, korang bolehlah tambah apa-apa pun hiasan yang korang nak. So, macam yang Kim buat ni lah. Ni Kim bubuh half pearl kat sini. Okey, kemudian yang ini Kim bubuh bunga. Okey. Cantik kan? Comel kan? So, semoga bermanfaat video gini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share Kim punya link YouTube ni dengan kawan-kawan korang kalau korang suka. Okay? Terima kasih.